So, thank you tanya soalan pasal perubahan dalaman tu, okay? So, saya suka nak kongsi tentang analogi ni tau. Sebab kebanyakan kita akan faham pasal penyakit jantung. Ini okay, penyakit jantung semua tahu, okay, jantung letaknya di sini, di dada ni. Dan kita semua tahu yang apa yang boleh menyebabkan penyakit jantung ni mungkin sebab salur darah tersumbat. Right? Okay. Tapi ramai yang tak tahu bahawa penyakit mental ni adalah disebabkan kepada tekanan di sini. Okay. So, organ yang terlibat dalam penyakit mental tu adalah di sini. Sebab itulah Puan Mimi, penyakit mental ni perlu jumpa doktor. Bila ada penyakit mental ni sebab ada organ badan yang terlibat. Ada berlaku perubahan di situ. Ni saya nak kongsi lagi. Okay. So, sebenarnya Puan Mimi, otak kita ni adalah ibarat CPU komputer. Prosesor komputer tu yang mana monitor cantik ke, keyboard cantik ke kan, tapi kalau CPU tu kan dalam keadaan yang tak okey, komputer langsung tak boleh jalan. Right? Okay. Kita tak mungkin kita tak sedar ataupun mungkin tak tahu bahawa otak kita ni lah yang mengawal ke semua fungsi dalam hidup kita. Otak kita ni lah yang mengawal pemikiran kita. So kalau saya rasa ada slide saya yang ada tunjuk gambar otak secara anatomi, mungkin pihak universiti boleh tengok. Yes, okay. So ini sebenarnya rupa otak kita yang di dalam ni tau, Puan Mimi, okay. Jadi kalau kita tengok dekat slide ni kan, setiap bahagian otak tu ada dia punya fungsi dia tau. Otak ni dia ada macam center-center dia di situ. So dia ada center for emotion, ya, pusat yang mengawal emosi, ada pusat yang mengawal tingkah laku, ada pusat yang mengawal dari penglihatan, ada pusat yang mengawal dari pendengaran. Itu yang mungkin kita tak tahu tau. Kita agaknya lah kan, kita kalau macam kita melihat, kita take for granted, oh ni mata. Tapi sebenarnya mata boleh melihat, tapi otak ni yang proses Puan Mimi supaya kita faham apa yang kita lihat. Telinga boleh mendengar, tapi otak ni lah yang proses apa yang kita dengar supaya kita faham. So penyakit mental ni dia pergi ke otak. Dia punya perubahan tu berlaku di dalam otak kita ni, okay? Dan dalam otak kita ni, again, mungkin ramai yang tidak tahu, ada macam-macam bahan kimia yang Tuhan ciptakan, yang mana bahan kimia tu pun ada peranan dia. Mungkin tunjuk, kalau pihak universiti boleh tunjuk slide saya seterusnya. Seronok ni nak kongsi benda-benda fakta ni, Puan Mimi, sebab dia ramai mungkin tak tahu kan. Orang tak nampak kan? Exactly. Itulah tu Puan Mimi, mental illness ni kan orang tak nampak. Orang nampak fizikalnya okey. Mata ada, hidung ada, telinga ada, sebagainya kan. Tapi orang tak tahu di sini perubahannya berlaku sangat hebat dalam mental illness, okay? So tadi saya dah terangkan bahawa otak kita ni ada bahagian-bahagian dia, ada pusat-pusat kawalan untuk semua kefungsian kita di dalam otak, okay? So dalam otak tu sendiri ya, Tuhan ciptakan ada berjuta-juta lah sarafnya, Puan Mimi. Yang mana di dalam saraf tu ada bahan-bahan kimia ni yang kita panggil neurotransmitters, ya. So bahan kimia ni lah Puan Mimi yang mengawal emosi kita, yang mengawal motivasi kita, yang mengawal kita punya kehendak, mengawal kita punya tenaga, mengawal kita punya minat, mengawal kita punya cara kita kawal kemarahan, mengawal emosi kita. Semuanya di sini, semuanya di dalam macam ni saya nak cakap nak kata okey, semuanya berlaku kerana adanya interaksi bahan-bahan kimia ni, okey. Kalau dalam kesihatan mental, 3 bahan kimia ni lah ya, neurotransmitters ni, serotonin, dopamin dan norepinefrin. Dalam penyakit mental Puan Mimi, apa yang berlaku ialah kerana, kalau ingat balik definisi yang saya bagi awal tadi, kerana tekanan yang begitu kuat, apa yang berlaku di sini adalah bahan-bahan kimia ni telah menjadi tidak seimbang Puan Mimi. Itu actually yang berlaku dalam penyakit mental. Sebab itulah kan bila stres tu kuat, norepinefrin, serotonin dan dopamin ni dia dah tak stabil dah. Dia dah tak dalam keadaan yang seimbang. So bila dia tak seimbang,
kita punya kawalan perasaan, kita punya rasa minat, kita punya kebolehan nak buat keputusan, emosi, tenaga, semua jadi kacau bilau. Semua akan terkesan, ya. Dan di situlah lepas tu kita tengok, kita boleh nampak gejala-gejala stres ni yang boleh membawa kepada penyakit mental. Jadi bila neurotransmitter ataupun kita punya chemical di dalam otak kita tidak seimbang, apa yang akan berlaku kepada kita secara emosi, secara perangai dan sebagainya? Right. So apabila telah berlaku ketidakseimbangan tu Puan Mimi, di situlah yang kita akan nampak beberapa perkara. Okey, satu, perkara ni tuan punya badan akan rasa dan orang sekeliling akan nampak perubahan tu. Okey. So basically bila berlaku penyakit mental ni akan terdapat perubahan daripada segi fizikal, daripada segi emosi, daripada segi tingkah laku dan daripada segi pemikiran juga, ya. Kalau pihak urus setia boleh tunjukkan slide yang seterusnya. Baik, okey. So kita go through, ya. Banyak tahu gejala yang seseorang tu boleh alami apabila berlakunya penyakit mental ni. Again, kita ingat balik, penyakit mental ni berlakunya di sini, di otak ni, di pusat kawalan segala-galanya dalam diri kita. Jadi sebab itulah kesannya bukan setakat orang selalu kata, oh kalau ada gangguan fikiran ni, kita tak boleh berfikir, kita tak boleh bagi tumpuan. Bukan itu saja Puan Mimi, ya. Malah boleh juga berlaku perubahan fizikal. Gangguan tidur, gangguan selera makan, badan mudah rasa letih, ya. Saya selalu dapat, ya, kalau di kalangan pesakit kita lah yang agak berusia kan, dia akan datang, dia tak mengadu tau Puan Mimi. Dia kata saya murung lah doktor. Dia tak macam tu, dia akan datang, doktor, saya makcik lah, because selalunya yang berusia makcik atau pakcik. Makcik selalu rasa sakit badan lah doktor. Rasa badan tak sengal-sengal je doktor. Lepas tu doktor pun check lah, ya, ambil darah, buat x-ray, semua kan tak ada apa-apa. Kemudian bila kita tanya dengan lebih lanjut, rupanya ada perasaan murung, ada masalah kesedihan yang berpanjangan, ya. Jadi di sini saya ingin berkongsi bahawa penyakit mental ni boleh manifest, boleh menunjukkan gejala fizikal juga. Ya? So sukar bernafas, berpeluh, berdebar-debar kan kepada mereka yang ada penyakit anxiety tu. So dia rasa berdebar-debar, jantung laju. Pergilah cek kecemasan. Doktor cek, buat ECG, letak wire dekat dada banyak tu kan. Normal je. 3-4 kali pergi ke kecemasan. Cek semua normal. Rupanya kerana dah ada masalah penyakit kerisauan. Di mana bila risau tu, dia membawa kepada jadi perubahan pada tubuh badan. Itu yang jadi macam berdebar-debar dengan mudah. Pernafasan pun jadi laju. Ya. So daripada segi emosi, bila ada gangguan minda ni, seseorang tu boleh menjadi murung, cepat marah, mudah rasa sedih dan menangis, ya. Dah tak minat dah Puan Mimi untuk melakukan apa-apa aktiviti, dah tak suka dah macam dulu hobinya memancing, dah tak minat dah nak memancing, hobinya suka mungkin suka berkebun kan, suka tanam orkid dekat rumah tu dah tak minat dah, ya. Kemudian mudah risau, semua perkara, ya, walaupun perkara itu tak ada apa-apa pun, tapi sentiasa risau. Kalau dalam bahasa orang sekarang ni overthinking, ya Puan Mimi. So emosi kognitif, dan apa yang kita selalu nampak orang di sekeliling ialah perubahan tingkah laku. Itulah sebenarnya mental illness, penyakit mental ni orang sekeliling akan nampak punya. Kami kan Puan Mimi kalau ahli keluarga, kan, kita memang akan tahu punya seseorang tu bila ada tekanan dan penyakit mental atau seterusnya penyakit mental, kita akan nampak perubahan pada perlakuan dia. Contohnya macam kalau dulu selalu pagi-pagi tu kalau di tempat kerja lah, pagi-pagi kalau kita ni selalu kalau pergi kerja, dia akan tegur, okay, hai, Assalamualaikum semua orang dah makan.
Tapi dalam seminggu dua ni dia senyap je. Dia tak datang kerja pun kita tak tahu pun dia sampai tempat kerja. Tiba-tiba tengok dia dah ada dah dekat cubicle dia. Dia diam, dia tak cakap apa-apa kan. Kemudiannya nampak dia macam resah kan. Macam tak boleh nak duduk diam. Sikit-sikit macam kejap-kejap bangun pergi luar, katanya ambil angin, tapi kita biasanya tak nampak pun dia macam tu kan. Itu adalah perubahan tingkah laku yang boleh terjadi dalam penyakit mental ya. Boleh juga seseorang tu kita nampak dah tak terurus ya, dah tak macam biasa. Kadang yang ekstrim ya, kita boleh nampak tahulah yang dia ni dah tak mandi beberapa hari ya. Itu semua adalah perubahan yang boleh berlaku sekiranya seseorang menghadapi tekanan stres dan penyakit mental, Puan Mimi. So banyak simptom dia, Puan Mimi. Betul tu, sebab saya pun sebagai seorang kaunselor kan, memang kita boleh nampak daripada segi fizikal, daripada segi emosi, daripada segi tingkah laku dan juga pemikiran seseorang tu. Semua kita kena tengok, bukan setakat dia punya emosi je. Fizikal kita kena tengok, tingkah laku kena tengok, semua kita kena tengok. Tapi memandangkan kita tengah berdiskus tentang kesihatan mental, faktor-faktor, saya cuma nak tanya, ada trend ke kesihatan mental dekat Malaysia ni? In term of mana lagi tinggi, siapa lagi banyak, terutamanya untuk orang dewasa, sebab kita punya audience pada hari ni pun kebanyakannya dewasa. Ada trend ke? Itulah Puan Mimi, trend di Malaysia ni memang kita boleh kata agak membimbangkan. Kalau kita tengok Puan Mimi, di tahun 1996 ya, masa tu saya rasa pertama kalilah kita buat, mungkin kali kedua kita buat macam survey kesihatan mental besar-besaran. So survey ni dijalankan oleh Kementerian Kesihatan. So dia memang akan pergilah survey beberapa ribu ya rakyat Malaysia, bertanyakan tentang kesihatan mental mereka lah. So tahun 1996 Puan Mimi, 10.7% rakyat Malaysia didapati mempunyai masalah kesihatan mental. 10% tu pada saya lah Puan Mimi, dah tinggi dah. 10% tu maknanya dalam 10 orang ada seorang yang ada masalah ni. Tapi Puan Mimi, dibuat kajian yang sama pada tahun sekitar 2015, daripada 10% jadi hampir 30%. So makna kata 3 dalam 10 rakyat Malaysia didapati mempunyai masalah kesihatan mental. Mereka melaporkan dalam survey itu yang mereka mempunyai masalah kesihatan mental. So dia punya lonjakan tu banyak. Itu pada tahun 2015 sebelum pandemik Puan Mimi. Seperti yang saya sebut awal tadi ya, di awal program kita ni, disebabkan pandemik, jumlah masalah kesihatan mental ni dah bertambah 25% Puan Mimi. Jadi saya pun tak pasti Puan Mimi, definitely sekarang ni bukan 3 dalam 10 lagi dah Puan Mimi. Pasti jumlah itu lebih daripada 3 dalam 10 disebabkan oleh faktor cabaran pandemik COVID-19 yang kita lalui baru-baru ni. Jadi peningkatan dia memang ada, memang telah dibuktikan oleh kajian. Jadi sebab itulah saya rasa pihak Kementerian Kesihatan terutamanya memang memberi perhatian yang lebih ya, yang lebih banyak dalam aspek kesihatan mental ni, terutamanya susulan COVID-19 tempoh hari lah Puan Mimi. So mental illness is real, dia bukan kadang-kadang ataupun jarang-jarang Puan Mimi, sesuatu yang makin lama makin kerap berlaku di kalangan masyarakat Malaysia. Dan pun juga sebabkan faktor makin ramai orang cakna, makin ramai orang memberikan kesedaran tentang kesihatan mental. Jadi bila makin banyak kesedaran, makin orang sedar, ada sesuatu benda yang tengah berlaku pada diri sendiri ni. Kita kena pergi cek juga. So dengan keadaan COVID-nya, apanya, jadi makin ramai orang untuk tak nak tahu apa yang berlaku tentang diri mereka lah. Okey, saya nampak ada 2-3 soalan dekat dalam chat box. Nanti saya akan sampaikan kepada Dr. Siti. Untuk itu, jadi kita terus kita nak tanya kepada Dr. Siti. Apa contoh
penyakit mental yang ada dekat luar sana, terutamanya untuk kita sebagai rakyat Malaysia? Baik, okey. Okey, terima kasih banyak atas soalan tu. Ini pun satu soalan yang saya sangat appreciate, saya sangat hargai sebab again saya nak membetulkan stigma. Sebut je penyakit mental, semua fikir oh penyakit mental ni adalah penyakit yang menyebabkan seseorang tu hilang kewarasan, seseorang tu jadi berbahaya, seseorang tu jadi tak selamat untuk masyarakat. Saya harap lepas perkongsian ni kita semua faham bahawa penyakit mental tu adalah apa-apa penyakit yang menyebabkan gangguan kepada pemikiran, yang menyebabkan gangguan kepada kefungsian hidup kita. Okay? So sebenarnya Mimi, penyakit mental ni ada pelbagai, ada macam-macam. Tapi ni saya kongsikan penyakit mental yang paling selalu berlaku. Ya, paling banyak berlaku dalam banyak-banyak penyakit mental ni adalah penyakit anxiety disorders ataupun kalau dalam bahasa kita adalah penyakit kerisauan. Okey. Di bawah penyakit kerisauan pun, kajian menunjukkan seluruh dunia lebih kurang 8% masyarakat ada mengalami penyakit kerisauan ni. So di bawah penyakit kerisauan tu sendiri pun ada pelbagai diagnosis. Ada yang kita panggil generalized anxiety disorder. Okay, generalized anxiety disorder ni kalau saya boleh kongsi adalah satu penyakit kerisauan di mana seseorang itu merisaukan pelbagai perkara, Puan Mimi. Contohnya hari ni bangun je pagi risau dah masak ke belum, risau anak pergi sekolah macam mana, anak dah sampai sekolah, anak kat sekolah macam mana, risau suami pergi outstation dia okey ke tidak kat sana, risau mak dekat kampung, risau pokok bunga dah bersiram ke belum, risau banyak sangat risau dia Puan Mimi. Okey. Dia punya risau banyak tu sampai menyebabkan gangguan tidur, sampai menyebabkan dia susah nak fokus, ya, selalu macam lupa-lupa disebabkan risau yang pelbagai ni. Dan again disebabkan risau yang pelbagai ni dah tak jadi dah nak buat apa-apa. Sebab diri ni asyik merisau je macam-macam benda sampai kerja rumah pun tak buat. Sampai ada yang kata tak keluar rumah pun, ya. Itu yang saya lupa nak sebut tadi tentang penyakit mental ni Puan Mimi, ya. Kajian sebenarnya menunjukkan bahawa penyakit mental ni adalah antara penyakit utama yang menyebabkan ketidakfungsian, yang menyebabkan beban penyakit yang tinggi. Tahu ni kajian daripada WHO, ya. So penyakit mental ni, ya kita nampak fizikalnya okey kan, tak ada apa-apa, tapi disebabkan gangguan kefungsian tu sehingga kalau nak diibaratkan dia punya equation dia kan Puan Mimi, contohnya kemurungan. Kemurungan ni dia punya menjejaskan seseorang tu punya kefungsian, ibaratkan dia seperti lumpuh dua anggota tubuh badan. Lumpuh mungkin daripada segi fizikal dan mungkin daripada segi pendengaran. Dan jika seseorang tu ada masalah psikosis, seolah-olah lumpuh ke semua deria, ya. Ini kajian menunjukkan. Jadi ada tangan, ada kaki, ada mata tapi tak fungsi, tak function. So tak boleh buat kerja semua, ya, sebabnya gangguan proses pemikiran tu Puan Mimi. So itu yang mencabarnya penyakit mental ni, bila seseorang tu dapat penyakit ni dan tidak dirawat Puan Mimi, di situlah boleh berlakunya ketidakupayaan. Di situlah yang boleh berlaku apa kita panggil disability, ya. So kalau saya sebut pasal disability ni, alhamdulillah semenjak tahun I think lebih kurang 2010, ya, kerajaan Malaysia, specifically Jabatan Kebajikan Masyarakat ni alhamdulillah telah mengiktiraf bahawa penyakit mental ini adalah salah satu kategori di bawah OKU, ya. Maknanya kata seseorang yang mendapat penyakit mental ni tidak semua, ya Puan Mimi, tapi ada yang sampai ke tahap yang mana kefungsian ni sangat terganggu sehingga dah tak boleh bekerja dah Puan Mimi. Dah tak boleh urus diri dah. Jadi mereka ni perlu dibantu, ya, kerana mereka telah hilang keupayaan, ya, untuk menguruskan diri. Okay. So ini adalah contoh-contoh penyakit mentalnya. Semua penyakit mental ni boleh menyebabkan ketidakupayaan yang macam saya sebutkan tu, ya, dan mereka ni kalau buat penilaian mungkin layak untuk diberi untuk mendapat, ya, bantuan daripada segi ketidakupayaan. So penyakit kerisauan,
tadi saya sempatlah tengok chat box tadi, Puan Mimi, saya tengok ada yang bertanya tentang panic attack, panic disorder. Okay, so saya nak kongsi sikit apa itu panic disorder ya. Okay, panic disorder ni Puan Mimi, dia seolah-olah kita macam saya tahu saya takut harimau. Okay, saya rasa semua orang takut harimau kot. Okay, mungkin less sikit kot. Saya memang takut anjing. Jadi anjing tu kalau adalah depan mata saya ni kamu Puan Mimi, saya punya perasaannya ialah berdebar-debar, saya takut, saya memang rasa nak lari. Okay, dalam panic disorder, dia seolah-olah anjing tu ada depan mata saya, tapi sebenarnya anjing tu tak ada. You boleh imagine tak Puan Mimi? Punca yang menyebabkan saya rasa panik ni tak ada, tapi saya dapat perasaan tu. Itulah yang mereka yang ada panic disorder ni rasakan. Perasaan serangan yang macam nak lari, cemas ni, tapi tak ada sebab. Tak ada puncanya. So benda ni boleh berlaku setiap hari Puan Mimi. Jadi macam mana seseorang tu nak rasa tenang, nak rasa boleh duduk, fokus buat kerja. Kalau ada serangan-serangan macam ni. Ya, so itulah panic disorder. Boleh membawa sehingga keadaan di mana sebab selalu ada perasaan cemas ni kan, sampai nak keluar rumah pun takut. Di kawasan orang ramai pun takut Puan Mimi. Sebab takut nanti datang serangan cemas tu kan, kalau aku pingsan ke apa ke kan. Inilah yang saya bagi contoh tadi, pergi kecemasan, cek jantung, cek darah, cek thyroid, macam-macam cek Puan Mimi. Semua normal. Sebenarnya ada penyakit ni, ya. So harap dah menjawab soalan dalam chat box tadi. Okay, so izinkan saya untuk kongsi pasal kemurungan pula Puan Mimi, because ini adalah sebenarnya penyakit mental yang paling banyak kita dapat. So orang selalu ingat penyakit mental yang tu kan Puan Mimi, yang mental yang slang orang lah. Mental maksudnya dah macam hilang kewarasan. Yang sebenarnya yang ramai datang ke klinik saya tu Puan Mimi, klinik psikiatri, adalah mereka yang bergelut dengan penyakit kemurungan. Okay. Kemurungan ni Puan Mimi, so 7-11%. So ada satu kajian menyatakan bahawa kemurungan ni dia tak payah faktor genetik tak Puan Mimi. Dia semua boleh dapat. Puan Mimi, saya, ya, para hadirin yang sedang mengikuti rancangan ni, kita semua sebenarnya ada 20% risiko untuk dapat kemurungan. Ini mengikut kajian ya. So kita semua tak terkecuali ya untuk terkena penyakit mental ni, rezeki kita je kan. Mungkin kita dapat macam faktor-faktor lain dalam hidup kita, persekitaran kita bagus, hubungan sosial kita bagus. Itu yang benteng pertahanan kita tak dapat penyakit kemurungan ni. Tapi sebenarnya kita semua ada risiko ya. So penyakit kemurungan ni paling banyak berlaku ya sebab ialah cabaran hidup macam-macam kan. Kadang kita boleh hadapi cabaran hidup yang ni, tapi datang cabaran hidup lain mungkin tekanannya terlalu kuat, kita tak mampu, di situlah yang menekan bahan kimia dalam otak kita dan kita dapat penyakit ni. Okay. So kemurungan Puan Mimi, gejalanya ialah rasa sedih yang berpanjangan, lebih daripada 2 minggu, ditambah dengan gejala lain seperti hilang minat, kurang selera makan sampai turun berat badan, sukar nak tidur, kemudian ada sukar nak tumpukan perhatian, rasa tidak berguna, rasa bersalah, ya, badan mudah letih dan seterusnya. Kemurungan ni lah antara faktor utama ya yang menjurus kepada seseorang untuk mengakhiri hidup dia. Sebab dah rasa tak berguna, rasa macam dah tak ada masa depan ya. Itu penyakit kemurungan. Dan seterusnya yang psikosis ni pula, di sinilah penyakit yang berlakunya gangguan di mana seseorang itu mendapat gejala seperti halusinasi. Maksud kata macam dengar suara tapi puncanya tak ada. Kemudian datang fikiran-fikiran yang tidak betul. Contohnya fikiran bahawa ada orang cuba nak mengancam ataupun ada orang sekeliling bercakap pasal kita tapi saya tak cakap pun pasal kita. Ya, gejala delusi. So itu adalah penyakit psikosis. Actually tak banyak pun. Yang orang selalu ingat kalau penyakit mental ni macam tu. 1% je berbanding depression yang can go up to 11%, anxiety disorders lebih kurang 8%. Itu penyakit mental yang lebih kerap berlaku. So kenapa saya nak kongsi benda ni kan Puan Mimi, yang kita perlu kongsi supaya
kita nak normalisasikan kepahaman masyarakat tentang penyakit mental. Cabaran dekat saya lah ni Puan Mimi, okey? Sebab saya pakar psikiatri, saya bekerja di Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental. So bila jabatan saya macam tu dan pahaman masyarakat adalah penyakit mental ni, penyakit yang psikosis ni, yang hanya 1% ni, jadi yang 20% yang ada anxiety disorders, yang ada depression ni, dia tak datang untuk rawatan. Sedangkan mereka perlu rawatan. Sebab anxiety disorders pun penyakit yang kalau tak dirawat boleh menyebabkan ketidakupayaan. Depression pun penyakit yang kalau tak dirawat boleh menyebabkan seseorang tu tidak berupaya dan boleh menyebabkan juga suicide dan sebagainya. Jadi itulah harapan saya, biar orang ramai tahu yang penyakit mental, depression pun penyakit mental lah, anxiety disorder pun penyakit mental lah, dan bukan sahaja psikosis. Harapan saya sangat. Tapi apa pun Puan Mimi, semua penyakit ni alhamdulillah ada rawatan. Kan Allah uji, Allah dah janji dah ada penawarnya. Datanglah gejala macam mana Puan Mimi, rawatan ada untuk setiap penyakit ni. Saya dah rasanya alhamdulillah mungkin dah 18 tahun kot bekerja dalam psikiatri kan. Dah terlibat dalam rawatan pelbagai jenis penyakit. Ramai orang, saya dah kerja 5 hospital dalam psikiatri ni, dalam bidang psikiatri ni. Jadi kita memang nampak rawatan tu memang membantu untuk seseorang tu pulih daripada penyakit ni, insya-Allah. Betul. Dan bila berkata pasal penyakit mental ni, kebanyakannya salah anggap. Penyakit mental bukan ada 1, 2, ada banyak, beratus kalau kita tengok daripada buku kesihatan mental dekat atau kita panggil DSM ataupun ICD. Tapi panjang, kalau kita nak buka pasal topik itu sangat panjang lah. Even kalau kita tengok dekat sini, kita boleh lihat depression sahaja ada pelbagai jenis. Ada major depression, ada dysthymia, ada bipolar, pelbagai jenis penyakit mental kat luar sana. Okey, baiklah. Saya suka untuk apa orang kata share kepada doktor soalan-soalan daripada audiens kita pada hari ini. Soalan pertama, macam mana dengan penyakit sawan? Penyakit sawan tu penyakit mental ke atau macam mana? Okey, terima kasih atas soalan tu. Okey. Penyakit sawan atau epilepsi ni dia masuk dekat dalam bahagian penyakit yang kita panggil neurological. Penyakit dia lebih kepada penyakit saraf, Puan Mimi. Pun sama juga perubahan di dalam otak juga, tapi bahagiannya lain. Dia lebih kepada bahagian neurologi lah, bahagian saraf. Penyakit mental ni pula bezanya ialah dia lebih kepada yang bahagian yang neurotransmitter ni tahu, sampai mengganggu kepada center otak ni. Right. So penyakit sawan ni kepakarannya ialah di bawah ahli neurologi ni, pakar neurologis kita panggil. Dan jabatan pun berbeza. Biasanya mereka yang mengalami penyakit sawan ni, dia akan berjumpa dengan doktor perubatan, doktor di jabatan perubatan. Yang mana rawatan mereka pun agak berbeza sedikit lah ya. So dia bukan jumpa psikiatris. Sawan ni under neurologi. Okey. Baiklah. Soalan seterusnya, tadi doktor dah terang pasal depression ataupun kemurungan di mana ada simptom-simptom yang general untuk doktor bagi. Dan ada satu soalan daripada kita punya participant hari ini bertanyakan, boleh terang tak apa itu major depressive disorder dan juga macam mana nak pulih daripada MDD ataupun major depressive disorder ni? Right, okay. Terima kasih pada soalan yang dikemukakan. Saya rasa bagus soalan tu, bagus untuk kita faham tentang major depression atau MDD ni sebab dia banyak berlaku. Kalau saya boleh kongsikan Puan Mimi, pada tahun 2019, again Kementerian Kesihatan buat kajian tau. Kemudian didapati 4.6% rakyat Malaysia mengalami masalah kemurungan ni tau. So 4.6% macam sikit kan. Tapi bila kita congak, 4.6% tu sebenarnya lebih kurang hampir 500,000 rakyat Malaysia mengalami masalah depression ni, Puan Mimi ya. So ramai ya, banyak kes ni. So apakah itu kemurungan? Again, dia bukan sedih biasa-biasa, bukan sedih yang 1-2 hari tu ya. Kadang saya tengok jugalah dekat social media kan.
sedih 3 hari, oh saya depressed, tak ya. Sedih 2-3 hari itu sedih yang normal ya. Tidaklah macam kita ada perasaan sedih, kita ada perasaan risau tu, oh kau ada mental illness. Tidak ya. Perasaan sedih, risau, stres itu semua normal ya. Tapi bila perkara tu berpanjangan, berpanjangan, contohnya depression ya, kita rasa sedih tu sampai 2 minggu, 3 minggu, sedih je kan, tak dapat nak jadi okey balik. Tambah pula dengannya kita sampai hilang minat dengan apa yang kita suka. Tambah pula sampai kita pergi sekolah ya, apa cikgu ajar kat depan semua macam lalu macam tu je, langsung tak boleh fokus. Kita dah rasa hopeless. So itulah namanya kemurungan. Dia bukan setakat rasa sedih sahaja. Kemurungan ni adalah sampai ke tahap itu. Sampai ke tahap ganggu tidur, ganggu selera makan, sampai ke tahap yang mana kita sampai tak ada mood nak bangun tidur pun lah, Puan Mimi. Nak tolak selimut pun kita rasa macam tak berdaya, tak bersemangat, tak bermotivasi. Sampai ke tahap itu sekali kemurungan ni. Right. Again, rawatan. Saya dah terangkan tadi, kenapa boleh jadi sampai macam ni? Sebab tekanan tu banyak, dia dah kacau bahan kimia dekat dalam otak tu. Chemicals tu, yang serotonin, dopamin tu semua. Jadi, rawatan pertama sekali kita nak stabilkan balik bahan kimia tu. Macam mana nak stabilkan balik? Caranya, ubat-ubatan. Right? So, ubat-ubatan kita ada apa yang kita panggil antidepressant. Yang mana insya-Allah ubat-ubat ni akan bantu stabilkan balik bahan kimia tu. Okay, so kalau kita boleh faham, contohlah kalau kita ada penyakit kencing manis, kita tahu kencing manis tu sebab gula dalam darah tak seimbang, dan kita faham makan ubat kencing manis, gula tu akan seimbang balik. Serupa juga dengan penyakit kemurungan atau penyakit mental yang lain. Bahan kimia dalam otak tak seimbang, kita makan ubat, insya-Allah bantu seimbangkan balik bahan kimia tu. Okay. Tapi dalam penyakit mental ni setakat ubat tak cukup, Puan Mimi. Puan Mimi kaunselor, Puan Mimi pasti tahu kan. Ubat alone saya memang tak cukup. Memang tak bantu perawatan kesihatan mental secara menyeluruh. Dia perlu juga ada sekali apa yang kita panggil psychosocial treatment juga ya. Kena ada counselling, kena ada sesi terapi dengan kaunselor, dengan pegawai psikologi, dengan pakar psikiatri ya. Perlu ada sesi tu juga untuk kita bantu balik daripada segi macam mana kita nak menangani masalah. Kita bantu psikiatri kita macam mana nak atur balik tidur contohnya. Kemudian bantuan daripada segi sosial pula. Ambil contohlah, kenapa tekanan tu datang adalah disebabkan masalah kewangan. Jadi bantuan daripada segi sosial ialah kita cuba cari cara bantuan daripada contohnya Jabatan Kebajikan Masyarakat, Pusat Zakat ya, ataupun mana-mana NGO yang boleh membantu daripada segi nak meringankan beban masalah kewangan ni. So itu pun kena masuk sekali dalam perawatan untuk penyakit mental ni. So dia tak straightforward, oh jumpa doktor makan ubat sudah, tak ya. Kalau di Kementerian Kesihatan khususnya Jabatan Psikiatri, rawatan kita holistik. Sebab itulah the nature of mental illness ya, dia pelbagai faktor. Jadi kalau kita fokus satu faktor je, dia tak akan sembuh sepenuhnya. Jadi cara itulah kami rawat penyakit mental, kemurungan ke, anxiety ke ya, dia holistik. Okay. Terima kasih kerana tu. Saya ada satu je lagi soalan sebelum kita teruskan, dan nanti ada kepada sesiapa yang ada soalan lagi, please tanyakan soalan tu, nanti saya akan sampaikan. Cuma saya ada satu soalan je lagi daripada pihak saya. Kalau seseorang tu ada depression, boleh ke dia dapat penyakit mental lain, contohnya anxiety ataupun skizofrenia? Okey. Jawapannya Puan Mimi, boleh sangat. Selalu sangat Puan Mimi yang kami dapat, okey, masalah utamanya kemurungan. Tapi ada sekali gejala-gejala kerisauan. Paling selalu kami dapat yang tu lah, okay. So itu lagi satu cabaran bila ada penyakit mental ni, ya. Dia tak ada macam depression sahaja. Dia akan ada juga ya beberapa peratus yang akan ada depression campur anxiety sekali. Dan akan ada juga ya dalam depression Puan Mimi yang dia akan dapat juga gejala psikosis.
dia akan dapat juga gejala yang dengar-dengar suara gaib, ya. Gejala yang macam dia ada pemikiran-pemikiran yang macam ada orang nak mengancam, ya, pemikiran yang kita panggil delusional thoughts, ya. So tetap boleh Puan Mimi. Saya fikir kenapa tahu jadi macam tu Puan Mimi, sebab kan penyakit mental ni adalah disebabkan perubahan yang berlaku dalam otak, ya. Dan bahan kimia ni semua bukannya dia duduk jauh-jauh pun, dia saraf kan dekat-dekat semua kan, jadi tak mustahil, ya. Dalam depression pun boleh dapat juga gejala psikosis ataupun gejala anxiety disorder ni. Okay. Okay, terima kasih kepada tu. Sebenarnya saya dah tahu dah jawapan tu, tapi untuk memudahkan kepada semua untuk memahami, kalau orang terdapat kemungkinan, terdapat kemurungan, ada possibility, ada kemungkinan untuk dapat anxiety dan sebagainya. Ini adalah benda yang penting untuk